أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, dan yang terutamanya adalah nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat taufik, nikmat hidayah dan seumpamanya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang zahir dan batin, nikmat yang zahir yang dikurniakan Allah kepada kita, demikian juga nikmat-nikmat yang batin sentiasalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pada malam ini, atas permintaan beberapa sahabat yang minta supaya dijelaskan atau dikongsikan mengenai persoalan wahdatul wujud. Kerana ada setengah sahabat kita yang merasa keliru dengan istilah-istilah yang berkaitan, iaitu wahdatul wujud dan wahdatul syuhud, sehingga ada di antara mereka itu menyatakan kekeliruan mana satu yang betul, wahdatul wujud ke atau wahdatul syuhud, atau kedua-duanya betul atau kedua-duanya salah, atau macam-macam. Jadi wujudnya kekeliruan itulah yang mendorong sebahagian sahabat-sahabat kita untuk minta supaya diperjelaskan sekadar yang termampulah. Baik, pertama sekali ingin saya nyatakan di sini bahawa saya di sini ni bukanlah orang yang pakar dalam bidang pemikiran wahdatul wujud, terutamanya berkait dengan pemikiran wahdatul wujud yang dinisbahkan kepada Syekh Al-Akbar, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Terutamanya yang ada ataupun yang termuat di dalam karya-karya beliau seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah, Fususul Hikam, dan demikian juga yang disebut di dalam beberapa risalah beliau yang begitu banyak sekali, yang antara Mawaqi' An-Nujum, Insya' Ad-Dawair dan sebagainya. Jadi ingin saya beritahu di sini bahawa saya bukanlah orang yang pakar dengan arti orang yang menguasai membuat kajian dan penelitian secara mantap dan menguasai karya-karya beliau itu, tidaklah. Cuma sekalipun demikian, tapi tidaklah berarti tidak tahu langsung tentang perkara itu. Adalah sedikit-sedikit maklumat hasil pengajian kita, pembelajaran kita yang diajar oleh guru kita sebelum ini. Demikian juga kajian-kajian yang dilakukan, pembacaan-pembacaan berkait dengan isu-isu yang berkait ini. Jadi itu perkara yang perlu saya jelaskan mula sekali lah, bahawa memang kita tak kata bahawa kita orang yang pakar dalam perkara ni. Cuma ulama-ulama yang alim yang membuat kajian tentang perkara ini, kita istifadah, kita ambil manfaat daripada kajian-kajian mereka itu dan penelitian-penelitian yang mereka buat. Yang kedua, perkara kedua
tentang isu ini memang tak boleh nak lari di antara penerimaan dan penolakan. Itu biasalah. Ada orang yang boleh terima perkara ni, ada orang yang tidak boleh terima, maka itu menjadi kelaziman. Mudah-mudahan kepelbagaian ini menjadi suatu cetusan yang akan mencetuskan suatu diskusi yang baik, mempercambahkan minda, mempercambahkan idea kita, minda kita untuk memahami sesuatu secara yang lebih baik, secara yang lebih tepat. Jadi bagi yang merasa boleh terima nak terima, silakanlah. Dan sekiranya ada yang rasa tak boleh nak terima dan tak nak terima atau sebagainya, maka terserahlah. Jadi di sini adalah perkara ini adalah lumrah. Lumrah dengan arti mana-mana persoalan memang ada pro dan kontra. Jadi terserah kepada masing-masing. Cuma mudah-mudahan biarlah ada penjelasan-penjelasan yang baik yang kalau kita nak terima pun kita tahu asas-asasnya, dan kalau kita nak tolak pun ada sandaran-sandaran yang kita gunakan. Baik. Kemudian perkara selanjutnya yang saya nak sebut sebagai mukaddimahnya, iaitu untuk membahaskan dan memahami sesuatu isu itu, aspek kepakaran, aspek bidang dan keahlian itu adalah antara aspek yang perlu dipertimbangkan ataupun perlu diberikan perhatian. Jadi tajuk mengenai wahdatul wujud ini pada dasarnya dia adalah merupakan isu tasawuf. Sekalipun dia dalam sesetengah keadaan dia ada cenderung kepada falsafah dan sebagainya setelah dihuraikan oleh tokoh-tokohnya itu, tapi asal kepada isu ini adalah merupakan isu penghayatan tasawuf. Jadi bidangnya bidang tasawuf, keahliannya keahlian dalam bidang itu. Jadi aspek ini perlu kita perlu kita pertimbangkan, perlu kita berikan perhatian. Sebab apa? Saya nak beri contoh. Baik, mengenai contoh yang mudah lah, kita tahu bahawa ada hadis-hadis yang tarafnya sahih tapi diihmalkan, yakni tidak diimalkan ataupun tidak digunakan oleh ulama, dengan arti tidak diguna pakai oleh para ulama. Ada beberapa hadis yang tarafnya sahih tapi tidak diimalkan, dengan arti tidak diguna pakai oleh alim ulama. Baik, kalau kita tengok aspek ini dari aspek kepakaran hadis, memang ulama-ulama hadis marahlah. Sebab dia kata kenapa tolak hadis-hadis ini? Sebab dia sahih. Dari segi kekuatannya itu kuat. Kenapa tolak? Jadi kalau tengok dari sisi itu, dinilai oleh ulama-ulama hadis, pasti dia akan tak setuju, dia akan marah bila hadis-hadis yang sahih ini diihmalkan, yang tidak diihmalkan. Tidak diguna pakai dia. Tapi kalau tengok dari aspek ahli fuqaha atau faqih, memang benda ni berlaku. Berlaku hadis sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa? Kerana mereka ada cara-cara memproses, kaedah-kaedah tertentu untuk menilai perkara ni. Mereka mikir tentang nasah mansuh, tentang kaedah al-jam'u wa taufiq, tentang tarjih dan sebagainya. Jadi mereka ada panduan-panduan ni, tarjih, kadang-kadang ada dalil yang lebih kuat lagi dan sebagainya. Kadang-kadang mereka taufik, ini untuk kadang ini, untuk kadang ini dan sebagainya. Jadi itu kepakaran ulama-ulama fiqh. Jadi sebab itu bila kita nak nilai satu perkara itu, tengok isu itu duduk di mana. Dan kepakaran apa yang kita perlukan untuk memahaminya. Jadi kalau kita salah letak perkara ni, maka banyak berlaku kekeliruan lah. Mesti banyak berlaku kekeliruan. Itu sebagai contoh mudah lah. Baik. Perkara selanjutnya yang saya cuba nak lontarkan di sini ialah bila sebut tentang pemikiran wahdatul wujud ini, maka tidak lagi lah antara tokoh yang dikaitkan rapat adalah Ibnu Arabi. Saya tak nak membahaskan tentang pemula yang menggunakan istilah wahdatul wujud ini. Itu masih lagi dalam perdebatan di antara para pengkaji yang mengkaji sejarah ni. Mereka masih lagi tidak memberi pandangan-pandangan yang pelbagai dalam menentukan siapa yang memulakan penggunaan istilah ni. Tak apalah, kita tak nak tengok sampai ke tahap itu. Cuma apa yang saya nak bangkitkan kat sini tentang Ibnu Arabi ni dan pemikiran beliau tentang wahdatul wujud itu, yang jelas adalah ada yang pro dan ada yang kontra. Itu fakta yang perlu kita ambil kira, bahawa ada di antara tokoh-tokoh ulama besar yang mendukungnya.
yang pro ataupun yang setuju, yang menerima konsep ataupun keilmuan ataupun kefahaman tafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Arabi ini. Dan dalam masa yang sama, ada juga kelompok yang kontra, yang menyalahkan, bahkan menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Itu banyak tahapan lah. Tapi nak beritahu, tetap ada pro dan kontra. Yang pro ni pula bukan calon-calon orang, ulama'-ulama' besar. Yang kontra ni pula, tokoh-tokoh, adalah tokoh-tokoh yang ada nama juga. Tokoh-tokoh besar juga dalam sejarah. Jadi ada pro dan kontra. Jadi tak boleh nak lagi lah. Jadi bila masalah ini seperti ini keadaannya, ada yang pro dan ada yang kontra, berarti ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Dan inilah yang kita nak tengok sikit atas kajian kita, perhatian kita, penelitian kita buat terhadap keterangan alim ulama' ni. Baik. Kenapa terjadi demikian? Orang-orang yang pro, orang yang mendukung, orang yang mengiyakan dan mengesahkan pemikiran Ibn Arabi ni dan menerimanya tu, atas pandangan mereka ni, mereka kata antara sebab kenapa terjadi penolakan ni sehingga disebabkan kerana wujudnya salah faham, kekeliruan atau sebagainya, bagi kelompok yang mendukung ni, dia kata kenapa timbulnya? Antara sebabnya kerana kegagalan untuk memahami karya-karya Ibn Arabi secara baik. Iaitu tak dapat nak bezakan di antara i'tiqad dengan kerohanian. Ada aspek i'tiqad, ada aspek kerohanian, tak dapat nak dibezakan. Nanti akan saya berikan contoh macam mana jadi keliru bila tak nak beza aspek ni. Antara isyarat dengan hakikah. Kalau dalam Al-Quran, antara muhkamat dengan mutasyabihat, tak nak beza. Jadi itu punca kenapa timbul salah faham, tafsiran yang salah, yang keliru terhadap karya-karya Ibn Arabi ni, buah-buah fikiran ataupun kalimat-kalimat ataupun huraian-huraian Ibn Arabi dalam karya-karyanya beliau itu. Kerana kegagalan untuk memahami dua aspek ni, aspek-aspek berkenaan ni. Kerana di dalam tu ada aspek mu'taqadat, ini i'tiqad. Ada aspek-aspek rohaniyat ataupun zauqat yang bersifat zauq dan perasaan. Contoh saya nak beri contoh mudah dululah, contoh bahasa kita dulu. Bila ada seorang kebau kita nak sewa rumah, duduk daerah lain, jauh rumah duduk, kita kata dia jauh. Malah sekarang kita telefon dia, mu ni dekat je dengan aku. Tadi kata jauh, malah ni kau berdekat pula dah. Contoh. Sebab berjadi gitu, jauh tu kenyataan sungguh, jarak jauh. Tapi dekat ni ada aspek lain. Maka demikianlah. Di dalam karya-karya Ibn Arabi ni, ada aspek mu'taqadat, i'tiqad. Ada aspek ruhaniyah, mazaqat, istilah-istilah mereka ni, ahwal dan sebagainya. Jadi kalau tak dapat nak beza antara dua ni, memang keliru. Memang salah faham. Baik. Kemudian ada aspek-aspek bahasa isyarat, bahasa kinayah, ada bahasa majaz, ada istilahat, istilah-istilah. Kemudian ada, setiap ilmu tu ada istilah dia sendiri. Ada majaz, yang perkataan-perkataan yang bukan direct dipakai, bahasa majazi, bahasa kinayah, bahasa isyarat. Ada tashbih. Kita dengar orang baca baca di musim maulud, biasa kita dengar orang baca madaih. Dalam dalam madaih mereka itu anta syamsun anta badrun. Jadi kita ni kalau jenis betul-betul, kita akan kata, orang kata tu gila dah. Macam mana yang boleh kata ke Nabi ni matahari, Nabi ni bulan? Gila kamu ni? Jadi padahal bahasa ungkapan itu adalah bahasa-bahasa yang bersifat bahasa kinayah ataupun tashbih dan sebagainya. Jadi kita jadi betul-betul ni tak tahu cara dia ni, memang kita akan faham cara salah. Inilah antara sebab-sebab kenapa timbul kekeliruan, salah faham banyak bila cuba nak memahami kalam Ibn Arabi dalam kitab Futuhat dan sebagainya. Tak dapat nak beza mana bahagian isyarat, mana bahagian kinayah, majaz istilah, mana bahagian ruhaniyat, ahwal dan mazaqat dan sebagainya, mana bahagian mu'taqadat, i'tiqad dan sebagainya. Sebagaimana Al-Quran juga ada muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi kalau kita gagal memahami perkara ni, memang kita akan jadi keliru dan banyak salah tafsir. Contoh mudah saya nak beritahu. Bila tidak ada pengecaman ini. Bila kita dengar baca ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, jelas, tak ada apa-apa. Allah Maha Esa.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu serupa Allah, jelas. Tak ada masalah apa. Tapi kalau kita baca ayat Al-Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja menghadap, di sanalah wajah. Kalau kita nak terjemah wajah, muka. Ataupun kita nak terjemah dia dengan makna zat atau sebagainya. Mana menghadap, sana muka Tuhan belaka. Sana zat Tuhan belaka. Tahu mana itu? Dan kalau kita anggap ini sebagai i'tiqad, memang rosaklah kita. Maka demikianlah perkara seperti ini wujud dalam karya Ibn Arabi. Maka yang jadi salah faham tu tak dapat nak beza aspek ni. Mana aspek yang merupakan i'tiqad dia, mana aspek ruhaniah dia tu. Jadi kalau kita terjemah secara direct, ke mana beradab Tuhan belaka, itu kita akan kata pantheism pula. Padahal itu disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau gitu, apa maksudnya? Kena penjelasan. Kena huraian. Kena ada manhaj dia. Kena ada metod ni. Ayat yang kinayah, dia faham bahasa direct. Jenis bahasa majazi isyarat ahli tasawuf, dia faham gitu. Sebagai contoh, banyak sekali dalam karya-karya tasawuf ni mentashbihkan ataupun membuat tamsilan bahawa dunia ni seperti bayang-bayang. Az-zilu, itu hanyalah tashbih. Tapi jenis kita ni pula menganggap ahli tasawuf berkeyakinan dunia ni bayang-bayang guana benda tokoh bang witus tokoh ni. Ni punca keliru. Punca keliru, punca salah. Kau mulalah dia kata kawan ni dah betul lah, dah kenal. Padahal kawan ni dalam penjelasan itu adalah sebagai tamsilan. Adalah sebagai satu perumpamaan, bandingan. Kita duk faham betul-betul. Ini punca dia. Jadi, sekiranya tak dapat nak mengenal pasti perkara-perkara ni, memang berlaku kekeliruan. Bukan saja dalam kitab-kitab Ibn Arabi, tapi dalam Al-Quran pun kita akan jadi macam ni. Dalam hadis, bila kita baca hadis, dalam hadis taqarrub yang masyhur, saya sebut yang ada hadis yang kuat-kuat lah, tak mahu sebut ada hadis yang lain sebab dipertikatkan. Banyak ambil kuat-kuat ni, orang tahu belaka, orang kenal belaka. Senang. Baik, faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Apabila aku kasih seorang hamba, aku jadi pendengaran dia. Alladhi yasma'u bih. Yang dengannya dia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bih. Dan akulah yang jadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Jadi ta'bir ni memberi gambaran bahawa Tuhan jadi manusia. Tuhan saja kuntu sam'ahu. Aku jadi pendengaran dia. Aku jadi pendengaran dia, aku jadi penglihatan dia. Kalau kita nak faham cara direct. Jadi benda-benda macam ni perlu ada beza. Mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana bahasa isyarat, mana isyarat atau kinayah, mana hakikah, mana bahasa yang soreh, mana bahasa nyata. Jadi kegagalan memahami perkara ni dalam memahami ni bukan saja berlaku dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab-kitab Ibn Arabi, bahkan dalam Al-Quran pun, dalam hadis pun berlaku seperti ini. Bagaimana kita nak memahami hadis yang Nabi sebut bahawa abdi ana marid, wahai hambaku, aku sakit. Tuhan sakit. Nak kata Tuhan sakit, berat nanang. Tapi hadis tu beritahu je lah. Ana marid, aku sakit, wahai hambaku, aku sakit. Ini perlu. Jadi kalau seperti ini ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, maka demikian juga dalam kalangan ulama. Inilah yang perlu kita belajar, kita fahami dengan penelitian yang baik. Kena ada pedoman-pedoman. Sebab tu pedoman-pedoman yang diberi oleh ulama-ulama untuk memahami kitab-kitab yang agak rumit ni, yang kitab-kitab Ibn Arabi, Al-Jili dan Ihsan Kamil dan sebagainya tu, panduan mereka beri awal, dia beri dulu pagar, beri pagar dulu lagi. Jadi kalau kita dapat pagar ni, kita akan ada sikap yang baik lah. Kalau tidak, kita akan banyak beri tafsiran salah dan buruk sangka, bahkan tuduhan yang buruk lah. Dan sebagainya. Jadi panduan yang mereka beri, sekiranya kefahamanmu itu daripada kata-kataku ini kesimpulan daripada kata mereka, dan boleh rujuk kepada Ihsan Kamil dalam mukadimah dia tu oleh Al-Jili. Sekiranya kata-kataku ini, kefahaman dia kata-katanya itu menyanggahi, bersalahan dengan Al-Quran Sunnah, maka ketahuilah itu bukan kehendak aku. Maka sikap macam mana? Tawakuf, memberhenti dulu, sehingga Allah Ta'ala fahamkan engkau. Bukakan kau dapat faham. Jadi selagi faham cara salah tu, tawakuf dulu, bahawa itu bukan kehendak dia. Sehingga kaji lagi sehingga nampak, sekiranya nampak. Itu pedoman yang diberi kita. Tapi kita langgar pedoman ni. Kita langgar.
Jadi setiap keilmuan tu dia ada takhasuh dia, dia ada pedoman dia, dia ada prinsip dan sebagainya. Tapi bila hal-hal seperti ini, bidang pun dia ambil kira, tentang aspek-aspek tadi berambil kira, maka berlakulah tafsiran salah, kekeliruan, kekeliruan dan sebagainya. Jadi saya ingat dulu ada kita pernah dengar orang kata tak betul ahli tasawuf ni, kerana dia kata kita ni sebagai bayang-bayang kan stokor gini ni. Jadi ternyata bahawa itu kekeliruan yang sangat nyata lah. Pujinya kerana mudah faham bahasa ahli tasawuf. Ahli tasawuf guna bahasa tashbih, tamsilang, nak khabar gini dari aspek-aspek tertentu, bahas secara direct gitu. Ini antara sebabnya. Okey. Itu sebagai mukadimah kepada apa yang kita nak bahaskan. Baik. Sekarang saya nak pergi kepada istilah ni dulu. Istilah wahdah al-wujud ini. Mari mana istilah, apa pengertian daripada wahdah al-wujud ni? Apa benda istilah-istilah ni? Baik. Ternyata bahawa perkataan wahdah ni memang diguna pakai oleh ulama-ulama tasawuf dalam kitab-kitab mereka dalam menjelaskan tentang bab ketuhanan. Diguna pakai. Sebab tu saya tak nak bahas panjang tentang siapa pemulanya tu, kerana masih lagi kekeliruan ataupun ulama berbeza pendapat dan menentukan orang yang mula-mula guna istilah ni. Tapi yang nyata sekarang dalam kitab-kitab tasawuf ada perkataan wahdah ni. Dalam membahaskan tentang aspek ketuhanan. Sama ada kitab Arab ke ataupun kitab Melayu. Kalau kitab Melayu tengok Durrun Nafis lah. Durrun Nafis dan kitab-kitab Arab pun dalam Haqaiq pun ada guna istilah ni. Dan sebagainya, kitab-kitab lain lagi banyak. Jadi yang penting kitab wahdah diguna dalam kitab-kitab tasawuf. Cuma wahdah, perkataan wahdah yang mereka guna tu dengan erti keesaan. Dan dia mencakupi wahdah af'al, yakni keesaan sifat Tuhan. Wahdah sifat, keesaan sifat Tuhan. Kemudian wahdah zat, keesaan zat Tuhan. Jadi wahdah yang mereka pakai ni, tengok, kepada af'al, kepada sifat, kepada zat. Jadi wahdah ini adalah dengan erti keesaan. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf, mereka ada setengah tu wahdah af'al ni, keesaan Tuhan pada perbuatannya, dengan makna segala apa yang berlaku pada makhluk ini, pembuat sebenarnya adalah Allah. Yakni semua itu berlaku dengan kudrat dia dan kehendak iradat dia. Bahasa mudah. Apa-apa yang berlaku pada alam semesta ni, pada makhluk semuanya ni. Itu wahdatul af'al ni. Cuma dalam setengah kitab tasawuf, mereka guna istilah lain sikit, ada setengahnya. Wahdah af'al ni mereka guna istilah wahidiyah. Tapi tak lagi daripada perkataan wahid tadi tu. Daripada asal perkataan waw, ha, da, dal tu. Tak lagi daripada tu. Jadi ada yang guna perkataan wahidiyah merujuk kepada wahdah af'al. Kemudian tentang wahdah sifat pula, mereka guna perkataan yang samalah, wahdatul sifat. Istilah wahdah mereka kekalkan. Ada setengahnya itu tentang wahdah zat ni, tentang keesaan zat Allah Ta'ala ni, mereka guna istilah lain, ahadiyah. Tapi perkataan-perkataan tadi tu sumbernya serupa. Punca dia serupa. Yang mana penggunaan mereka terhadap perkataan wahdah ni semuanya merujuk kepada pengertian keesaan. Keesaan. Sama ada sifatnya, af'alnya, sifatnya atau zatnya. Jadi timbul istilah wahdatul wujud itu adalah merujuk kepada keesaan zat Allah. Salah satu daripada cabang-cabang wahdah ni. Okey. Baik. Baik, sekarang perkataan wahdah itu maksudnya keesaan. Keesaan. Dia bukan bermaksud penyatuan. Jangan terima penyatuan. Kalau penyatuan itu, istilah Arabnya orang panggil wahdah, orang panggil ittihad. Dalam usuluddin, antara ajaran-ajaran sesat, disebut fahaman-fahaman sesat, adanya fahaman ittihad dan hulul. Ittihad, itu penyatuan. Kalau sekiranya yang dimaksudkan Tuhan itu bersatu dengan makhluk, sehingga Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Itu orang tak panggil wahdah, orang panggil ittihad. Kalau dengan makna itu. Bukan wahdah. Ataupun yang dikendaki dengan makna wujud Tuhan dengan wujud makhluk ni serupa, sama tarah. Sama tarahnya wujud ni. Wujud Tuhan, wujud makhluk, sama je. Yang ini pula, perkataan yang lebih sesuai, lebih tepat untuk menyebutnya disebut wahdatul mawjudat, bukan wahdatul wujud. Tengok dari segi istilah tadi tu. Tengok.
Kalau kita cuba nak memahamkan kalimah ini dengan makna Tuhan bersatu makhluk, perkataannya bukan wahdah, tapi ittihad. Dan kalau kita nak beri kefahaman bahawa wujud Tuhan, wujud makhluk ni sama je, setaraf je, sama saja, itu wahdatul mawjudat. Baik. Baik, sekarang saya nak bahas sikit tentang perkataan wujud pula. Al-wujud, wahdah al-wujud. Kita nak tengok dari segi aspek penggunaan bahasa istilah sudah ada. Tak mahu pergi dari segi karya, kata-kata itu panjang cerita. Kita tengok dari segi penggunaan perkataan, istilah tu sendiri. Apa maksud daripada istilah tu? Baik, perkataan al-wujud. Kalau kita tengok perkataan al-wujud ini, tengok kitab Usuluddin lah. Usuluddin di antara antara Al-Asy'ari, Al-Maturidi dan sebagainya ada perbezaan. Mereka ni khilaf. Apakah wujud itu sama dengan zat atau lain? Jadi khilaf ini kadang-kadang orang kita pening baca. Padahal khilaf tu khilaf lafzi, maksud khilaf dari segi bahasa je. Tapi orang kita pening. Tapi oleh kerana benda disebut dalam kitab, ngaji jugalah. Apa beza antara zat dengan sifat. Akhir sekali tak faham-faham. Pening. Jadi hak tu tak apalah. Cuma nak kabarnya, aspek bahasan-bahasan seperti ini bukan lagi taraf fardu ain. Tapi disebut dalam kitab-kitab yang kecil-kecil yang membahaskan tentang usuluddin tu. Disebut. Jadi orang kita kadang-kadang jadi keliru sikit situ. Keliru guanya. Dengan tentang wujud Tuhan tidak faham juga ni. Ini tak berlindung dengan Allah lah. Padahal membahaskan aspek ini bukan taraf fardu ain. Membahaskan tentang wujud Allah tu, itu memang fardu ain. Benda yang wajib kita tahu. Tapi tentang teknikal istilah ni, perincian dia tu bukan taraf fardu ain. Cuma saya nak beritahu ada kekeliruan di kalangan sebahagian sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang bila dia tak faham ngaji benda ni, dia berasa tak selesai fardu ain dia. Jadi dia ragu sendiri tentang akidah dia. Ini minta berlindung dengan Allah. Baik. Wujud ni. Jadi setengah sebahagian di antara mereka itu ada yang menyamakan antara wujud dengan zat. Jadi wujud dan zat itu benda yang sama. Jadi al-wujud sama dengan zat Tuhan. Sebahagian lagi pula dia kata beza antara wujud dengan zat. Sebab tu zat mereka guna perkataan lain, al-mawjud. Zat yang bersifat dengan wujud, nak bezakan. Kerana wujud itu merupakan hal bagi zat tersebut. Jadi mereka namakan zat yang bersifat wujud itu sebagai al-mawjud. Jadi ini khilaf di antara mereka, tak apalah. Tapi kita nak ambil perkataan al-wujud tadi tu. Atas kelompok alim ulama yang kata wujud itu sama dengan zat, inilah di sini. Bila sebut wahdatul wujud, dengan arti wahdatul zat, keesaan zat Allah. Keesaan zat Allah. Itu yang perlu kita faham daripada perkataan tu. Baik, sekarang bila timbul istilah ni, wahdatul wujud ni, kalau kita nak tengok dari aspek lain, dia kalau orang ngaji bahasa Arab dari sudut idhafahnya, wahdahal wujud, keesaan zat. Kalau nak ambil bahasa lebih mudah sikit, tukar dia kepada sifat. Maka inilah yang digunakan oleh almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar dulu. Kerana sabuk sangat, bukan sabuk, pening orang duk bolok-bolok ni, wahdatul wujud tu je, dia tukar kepada bentuk ayat yang lain. Daripada wahdatul wujud kepada idhafah, tukar kepada sifat mausuf, iaitu al-wujud al-wahid. Yang wujud yang maha esa, al-wujud al-wahid. Jadi al-wujud al-wahid itu adalah sama dengan wahdah al-wujud. Cuma terma dari segi bahasa tukar daripada bentuk idhafah kepada bentuk sifat dan mausuf ni. Tapi kefahamannya macam tu. Ini diguna pakai antara ulama-ulama yang menggunakan istilah ini adalah seperti yang saya sebut tadi, Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas Syekhul Azhar dulu. Baik, maka sebab itulah setelah berlakunya salah faham terhadap istilah wahdatul wujud ni, bila berlaku dah salah faham, maka ulama-ulama kita mulalah menjelaskan dalam kitab. Antaranya yang kita temui kalau di Terengganu kita ni, ulama besar kita dulu kok Tok Guru Paloh lah. Dia ada satu kitab besar dia, Ma'arijul Lafaz. Dalam tu dia nyata, dia beritahu. Wahdatul wujud ni ada dua versi. Satu versi muhakkikin. Dan itulah yang sebetulnya daripada yang dapat dipaham daripada istilah tu sendiri, perkataan tu sendiri.
Tapi oleh kerana sudah ada tafsiran-tafsiran yang lain daripada itu, disebut juga. Ada satu versi lagi, wahdatul wujud dengan mana di sisi mulhidin, kelompok-kelompok mulhid. Iaitu yang memahami istilah ni dengan makna bukan keesaan Tuhan, tapi Tuhan bersatu dengan makhluk. Padahal perkataan itu sendiri tak bawa ke situ. Jadi oleh kerana berlaku dah benda ni, maka ulama kita ambil kira sehingga mereka sebut wahdatul wujud indal muhaqqiqin satu, wahdatul wujud indal mulhidin, di sisi golongan kelompok mulhid satu lagi. Tapi tetap mereka namakan sebagai wahdatul wujud. Okey, jelas dari segi itu. Kodok-kodok lah lebih kurang. Baik, kemudian perkara selanjutnya yang saya nak jelaskan ialah tentang apa sebenarnya wahdatul wujud ini. Sebelum pergi ke wahdatul syuhud, apa sebenarnya wahdatul wujud? Kita kena tahu dulu benda ni. Buah benda ni. Buah lima, durian ke benda. Baik. Wahdatul wujud ni, pertama sekali dia adalah pengalaman kerohanian. Dia adalah bahagian mazaqat, bahagian zauq, bahagian ruhaniyah. Dia bukan bahagian i'tiqadat. Pengalaman. Kita kena tahu tu, status tu. Bahawa wahdatul wujud ini satu pengalaman kerohanian. Cuma Al-Imam Ibn Arabi ni, dia telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sebelumnya. Ataupun tidak banyak dilakukan oleh sebelumnya. Dia buat benda, dia cuba mungkin sebab-sebab tertentu lah. Kerana nak jaga keilmuan ini dan sebagainya, dia cuba mencurahkan pengalaman-pengalaman tadi dalam bentuk ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan dan sebagainya, yakni dalam bentuk kitab. Itu je. Kalau yang dulu mereka mengalami tapi mereka tidak menguraikannya dalam kitab. Kebanyakan macam tu. Bukan tak ada belakang, ada juga. Tapi yang ketara menghuraikan banyak perkara tentang aspek-aspek mazaqat ini, tentang zauq, tentang pengalaman kerohanian ini adalah antaranya Syekh Ibn Arabi ini. Dia cuba huraikan. Maka dalam menghuraikan pengalaman manusia inilah kadang-kadang terpaksa menggunakan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang berbentuk simbolik, bahasa tashbihat. Minta maaf saya nak beri contoh. Mungkin orang kata tak apalah, orang kata lucuh pun lucuh lah. Tapi Imam Ghazali pernah beri contoh macam ni. Minta maaf lah, awal-awal dulu saya minta maaf. Sebab saya hanya sekadar menjelas balik apa yang pernah dicontohkan oleh Ghazali dalam beberapa karya dia. Dia kata, kalau mu nak tahu tentang kelazatan berjima, jangan tanya orang dak nikah lagi. Jangan tanya dia. Sebab ia boleh khabar belaka. Lazat ke mana? Lazat macam makan tom yum. Lazat macam makan waffle lah. Lazat macam minum air teh ke mana? Jadi jenis lazat ni macam-macam yang lazat. Jadi sebab tu jangan tanya orang hadap bini lagi, tak ada pengalaman. Ini maksud nak beritahu bahawa pengalaman kerohanian ini dia ada spesifik dia. Bahkan ada benda-benda yang terpaksa pertama sekali melibatkan keahlian, kemudian melibatkan bahasa-bahasa kiasan yang banyak, simbolik. Jadi orang-orang yang lalu lorong dia tu tidak dapat faham lah, dia nampak lah. Tafsiran. Kita jenis betul benda ni, tak ada pengalaman lagi, duk kabur macam-macam lah ikut tafsiran kita. Sedap ke mana ke? Duk reka. Sedap macam makan gula, kapung lah, gitulah macam-macam. Sedap-sedap lah ke? Contoh nak beritahu. Bila melibatkan masalah mazaqat, melibatkan masalah ruhaniah. Jadi ini ada spesifik bidang dia, ada keahlian dia, ada istilah dia. Inilah kadang-kadang kita kena ambil tiga. Jadi kalau kita ni tidak lalu je lorong dia tu, kita cuba-cuba tafsir sendiri, jadilah pasal lain. Jadi apa yang kita tafsirkan tu memang salah lah. Salah lah gitu, menurut faham kita gitu. Tapi menurut faham orang yang kabur tu tak gitu. Tu benda perkara yang perlu kita cakna tentang perkara ni. Kemudian bila sebut tentang wahdatul wujud ni, bila dia merupakan spiritual experience ni, pengalaman kerohanian ni, sudah tentu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dia ada tahapan-tahapan dia. Kerana zauq manusia ni dia berkait dengan tahap kesucian jiwa, dia berkait dengan pandangan basirah manusia. Jadi semua itu merupakan hal-hal yang ada tahapan dan tingkatan tersendiri. Maka sebab itulah dalam dalam keterangan mereka tu, ulama-ulama tasawuf, pada waktu kita ni berada pada aras minda yang waras. Pada waktu itu kita akan kata ada wujud yang hakiki. Kita akan kata macam tu. Dan ada wujud yang majazi. Kita akan kata macam tu. Kita akan kata wujud hakiki, wujud majazi.
Kita akan kata macam tu sebab kita berada pada minda yang waras. Panca indera sihat, minda kita waras. Kita akan kata macam tu. Wujud yang hakiki, wujud Allah. Wujud majazi ni adalah wujud makhluk seluruhnya. Maka dalam keadaan seperti itu, kita disebut sebagai berada pada tauhid az-zat, mentauhidkan keesaan zat Allah. Kita kata wujud hakiki hanya satu je, Allah Ta'ala. Tapi dalam apabila bagi orang yang mengalami pengalaman spiritual ni, kerohanian dia meningkat dalam menyaksikan hakikat-hakikat tauhid dan keyakinan ni, ada sampai satu tahap disebabkan kerana tawajuh tumpuan hatinya itu hanya memandang kepada keesaan kewujudan Allah, menjadikan dia ni lupa wujud makhluk ni, lupa. Sebab dia ingat lupa tu, lupa ni spiritual experience, pengalaman rohani. Dia lupa kewujudan makhluk ni. Sehingga dia kata yang wujud itu hanyalah satu, iaitu Allah. Bukan dia kata wujud makhluk tu Allah. Yang wujud sebenar tu Allah saja. Hak lain dia lupa dalam pandangan mata hati dia, basirah dia. Jadi pada tahapan ini disebut wahdah al-wujud ataupun wahdah az-zat. Baik. Secara mudahnya macam itulah. Baik. Macam mana pula dengan wahdatul syuhud? Ada orang kata hak tu wahdatul syuhud. Bukan wahdatul wujud. Ni kita nak tengok istilah baru ni. Bukan baru, istilah lama. Istilah wahdatul syuhud ini secara mudahnya telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama terutama dari India lah. Antara Syekh Ahmad Faruqi kalau tak silap ataupun Syekh Shah Waliullah Dahlawi. Yang mana istilah ini dikemukakan untuk alternatif apabila istilah wahdatul wujud ini telah ditafsir secara salah. Setelah dikelirukan, setelah terkeliru, dikelirukan, ditafsir secara dan tersalah tafsir tentang wahdatul wujud, maka dikemukakan istilah wahdatul syuhud untuk mengelak kekeliruan itu. Itu asal timbul istilah ni. Baik. Sepanjang sejarah dia, saya dah lupa rujukan tu sebab lama dah duduk kaji, dulu pernah buat kajian jugalah tentang istilah wahdatul syuhud ni. Tapi sekarang ni kita nak tengok tentang apa mafhum wahdatul syuhud ni. Sehingga dikatakan wahdatul wujud tu, tu yang salah, wahdatul syuhud yang betul. Guna. Baik, tengok istilah dulu. Perkataan wahdah seperti yang saya terangkan tadi, artinya keesaan. Bukan maksud penyatuan, bukan persamaan, keesaan. Dalam penggunaan istilah ahli tasawuf. Baik. Asyuhud, penyaksian. Maksud penyaksian ni penyaksian mata hati basirah. Baik, kalau kita gabung dua perkataan tu, wahdatul syuhud, yakni keesaan penyaksian. Dah apa benda? Apa benda? Wahdatul syuhud, keesaan penyaksian. Jadi maksud ini perkataan rekah. Maksud sebenarnya bila sebut wahdah tu merujuk kepada keesaan Allah. Sama ada zatnya, sifatnya atau af'alnya, keesaan. Asyuhud ini fi syuhud, yakni keesaan Allah dalam pandangan mata hati. Sebab istilah syuhud ni pandangan mata hati. Jadi keesaan Allah pada pandangan mata hati, itu istilah wahdatul asyuhud. Jadi kalau begitu, istilah wahdatul syuhud ini adalah merupakan pengalaman kerohanian. Jadi dia benda serupa, tapi tengok dari angle lain. Tengok dari aspek lain. Dari aspek hakikat tu, kenyataan tu, ajaran tu atau al-masyhud tu yang disaksikan itu orang panggil wahdatul wujud. Ajaran dia tu, hakikat dia tu, kenyataan dia tu. Orang yang mengalami pengalaman tu yang pandang dengan mata hati tentang hakikat keesaan zat Allah, itu dilihat dari aspek pengalaman dia, panggil wahdatul syuhud. Jadi syuhud dengan masyhud ni, baik, syuhud tu penyaksian hati. Yang disaksikan tu apa benda? Al-masyhud tu, yang disaksikan tu apa benda? Yang disaksikan itu adalah hakikat keesaan zat Allah ataupun wahdah al-wujud. Jadi angle lain-lain. Itu wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Jadi dua benda yang sama, angle lain. Wahdah syuhud ni merujuk kepada aspek pengalaman kerohanian tu, orang yang mendapat pengalaman tu. Ataupun ajaran tentang perkara tu, itu disebut wahdah al-wujud. Kalau contoh mudah kat Melayu kita ni, pergi pasar, ada tengok barang, mahal ke barang ni? Mahal barang. Jadi mahal barang ni, nilai barang tu. Kita ni pula pergi bayar PT dekat kaunter tu, mahal pembayaran. Bayar.
Tapi pembayaran kita bayar nak ambil barang tadi tu. Itu contoh mudah. Jadi pembayaran ni, action kita ni, kita yang mengalami nak beli barang tadi tu bayar mahal. Tapi barang tu sendiri, mahal harga dia. Barang dia tu. Itu contoh mudah lah. Kau betul-betul lah, salah-salah lah. Contoh ni kau Melayu ni. Kau bahasa Melayu ni, kena tanya pakar bahasa Melayu lah. Contoh mudah. Jadi itu antara wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Dalam istilah yang dipakai oleh ahli tasawuf. Baik. Secara mudahnya begitulah yang kita nak faham tentang wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud. Baik. Perkara yang saya nak secara mudahnya bahawa wahdatul wujud ni ataupun wahdatul syuhud ni adalah merupakan penghayatan terhadap di satu bentuk spiritual experience, satu pengalaman kerohanian yang dilalui oleh orang ahli tasawuf yang menjalani suluk mereka tu, iaitu satu kesedaran yang tinggi terhadap keesaan wujud Allah yang melupakan mereka terhadap yang lain. Dan kesedaran itu, kesedaran terhadap hakikat sebenar, hakikat tinggi. Bukan khayal. Kalau kita anggap itu satu khayalan, berarti kerana syuhud ni, penyaksian mata hati yang dialami oleh tasawuf ni sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang timbul, sesuatu yang berasal daripada hakikat iman, hakikat iman dan hakikat keyakinan yang ada dalam hati dia tu. Dia yakin yang wujud sebenar hanyalah Allah Ta'ala saja. Itu keyakinan dalam hati dia. Tapi bila sampai satu syuhud, dia mengalami merasainya sehingga lupa benda lain. Itu dia. Jadi sebenarnya dia satu bentuk penghayatan. Bahasa mudahnya, dia adalah penghayatan terhadap firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Setiap sesuatu itu binasa semuanya. Sehingga yang kekal sebenarnya hanya zat Allah Ta'ala. Jadi pengalaman itu, iaitu kesedaran ni, bahawa makhluk seluruhnya binasa, yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Jadi kesedaran, kefahaman tentang hakikat ini menguasai jiwa dia tu. Itu panggil wahdatul wujud. Menguasai perasaan dia. Sehingga dia makhluk semuanya macam tak ada dah. Bukan dia nafi makhluk ada, nafi guanya dia sendiri ada. Dia pun makan juga, minum juga. Tapi kesedaran hati dia sedar makhluk ni tak ada dah. Pada hukum hakikatnya tak ada dah. Hak wujud sebenarnya hanyalah Allah. Itu spiritual experience. Kena tahu benda ni. Benda tu. Kemudian demikian juga dia dah penghayatan kepada hadis Nabi. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu selain daripadanya. Sebelum dijadikan alam dan selepas dijadikan alam. Sebelum dijadikan alam, yang ada sebenar-benar ada tu Allah Ta'ala saja. Tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Setelah dijadikan alam pun gitu juga. Bahawa kewujudan sebenarnya memang kewujudan dia saja. Kewujudan Allah Ta'ala saja. Jadi kesedaran terhadap hakikat ni, bila menguasai hati dan perasaan, itu orang panggil wahdatul wujud. Demikian juga, dia ada kesedaran terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi pernah membenarkan kata-kata penyair Arab. Asdaqu kalimatin qalahal arabu kalimatul labid. Ni penyair Arab bernama Labid ni. Nabi pernah membenarkan kata-kata dia. Apa kata-kata dia tu? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah bahawa setiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala ni batil. Selain daripada Allah ni batil. Bukan sebenar. Bukan hakiki. Inilah wahdatul wujud. Kesedaran tu. Kesedaran spiritual experience tu. Jadi kalau nak namakan wahdatul wujud ke wahdatul syuhud ke, sebenarnya angle lain-lain. Kesedaran terhadap hakikat sebenar yang lain dari Allah Ta'ala batil. Itu hakikat sebenar dia. Jadi jiwa yang menyedarinya itu panggil wahdatul syuhud. Kalau kita nak namakan wahdatul syuhud. Ataupun dia adalah merupakan ungkapan, sebagai contoh ungkapan. Ada riwayat berbagai-bagai lah. Ketika hijrah Nabi itu ada orang ada orang bermadah. Madahnya. Tak silap sebahagian dari kalimat-kalimat Nabi, iaitu Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ada riwayat sebut kalimat tu lain-lain sikit lah. Tapi yang pernah saya jumpa dulu, kalimatnya macam ni. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Tuhanku, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Fansuril ansara wal muhajirah. Maka tolonglah orang Ansar dan orang Muhajirah. Itu. Baik. Kalau kita tengok, perhatikan atas riwayat ni, atas kalimat ni.
La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau orang mengaji Arab, kita faham. La nafi ahlil jinsi ni. Tak ada kehidupan lain sama sekali. Tak ada. Kecuali kehidupan akhirat. Jadi Nabi kata tak ada kehidupan lain. Akhirat je kehidupan adanya. Dan Nabi duduk mana masa tu? Tidak duduk atas dunia ni. Jadi kesedaran jiwanya tak ada kehidupan sebenarnya. Sehingga dia menafikan, melupakan yang lain tu. La aisha illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat lah sebenarnya. Sebenarnya itulah yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi itulah yang dapat saya nak jelaskan sedikit sebanyak tentang persoalan berkait dengan wahdatul wujud ini. Koda-koda yang ada lah. Jadi dia nak setujulah, kalau tak mau setuju pun kau anda lah. Jadi terserah masing-masing. Masing-masing buat kajian. Yang penting bahawa itu kita kena terima kenyataan bahawa penerimaan dan penolakan orang itu biasa. Jadi orang nak terima, tak boleh pun sudah lah. Cuma kadang-kadang ada komentar-komentar, tak apalah. Baiklah komentar tu mudah-mudahan jadi kita ni kalau orang komen muncul baru. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau tak ada orang komen langsung, kita ni jadi maknanya kot, jadi lupa. Macam kita naik kereta, tak ada berlubang sikit. Akhir kali jatuh gaung kot kan. Kadang-kadang kali syok seorang. Orang dia syok seorang, syok sendiri. Maka demikian bidang ilmiah ni wujud alhamdulillah ada komentar. Paling tidak menyedarkan kita kena tengok sikit, takut-takut kita tersilap. Kalau kita tersalah, kita terkeliru, wujud alhamdulillah. Jadi kalau ada komentar daripada sahabat-sahabat kita semua ni, wujud alhamdulillah. Cuma satu je yang saya nak beritahu bahawa dalam persoalan ini, terutamanya berkait dengan tokoh Al-Imam Ibn Arabi tu yang sudah ada pro-nya, ada kontranya, yang pro pun ada tokoh-tokoh ulama besar dan kontra pun begitu juga. Maka persoalan-persoalan seperti ini jangan kita mudah-mudah melibatkan hukuman takfir, menjatuhkan hukum kafir dan bid'ah dan sebagainya dan seumpamanya. Ini perkara berat. Lainlah, tak ada seorang, semuanya mengatakan salah. Tak apalah. Itu pun kena cek banyak kerana ada kemungkinan ihtimalat. Jadi nak menjatuhkan nasihat saya kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat kita semua ni yang setuju ke tak setuju ke, supaya jangan mudah-mudah main dengan isu takfir ni. Terutama yang melibatkan ulama-ulama besar yang ada pro dan kontra di kalangan ulama-ulama sendiri. Kalau di kalangan kita ni, tak mau kata benda. Aku kata ni, mu kata gini, kau anak mu lah itu, orang dah ambil kira. Tapi yang pro dan kontra ni di kalangan tokoh ulama-ulama besar. Jadi kita jangan semudah itu nak jatuh hukum kufur ke orang. Itu nasihat saya dan kepada sahabat-sahabat semualah. Terutama kiki yang semacam ni, terutamanya sesuatu yang banyak ihtimalat, banyak andai-andai yang boleh tiba, banyak syubhat, banyak kekeliruan di sebalik kata-katanya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dah kena cermat, jangan mudah-mudah menjatuhkan takfir kerana ada langang. Jangan ambil ringan menghukum kufur pada orang, kafir pada orang dan sebagainya. Kena belajar, kena jaga sungguh, ni berhati-hati ni. Jangan mudah situ. Cuma ada juga beberapa komentar dan baguslah komentar tu seperti yang saya katakan tadi, baik, mudah-mudahan menjadi medan percambahan ilmu kita. Orang komentar, mudah-mudahan kita sedar, mungkin silap kita, mungkin tidak ada asah kita ataupun kita keliru dan sebagainya, bagus alhamdulillah. Cuma antara beberapa komentar yang diberikan tu, saya tengok ada orang kata macam ni lah. Dia kata ulama usuluddin ini dia telah membahagikan kewujudan kepada wajib dan jaiz. Kemudian dia kata kedua-duanya hakiki. Ini kita rasa cendeng sikit lah. Cendeng mana? Bila sebut wajib dan jaiz, sudah tentu bila sebut jaiz ni, perkataan lain untuk jaiz, satunya wajib ni maksudnya wajibul wujud lah. Wujud Allah Ta'ala lah. Yang kedua jaiz, jaizul wujud. Wujud yang jaiz, yang harus. Bila sebut yang harus ni, perkataan lain dia adalah perkataan mungkin. Dan perkataan lain lagi majazi. Jadi bila sebut jaiz, mungkin, majazi, artinya itu bukan hakiki lah tu. Tapi kalau kita kata alam ini, wujud ni ada yang wajib, ada yang jaiz, dua-duanya hakiki belaka, itu peling lah sikit. Peling. Peling ni belawang. Kecuali kita kata kewujudan yang Tuhan buat tu ada yang wajib, ada yang jaiz dan dua-dua tu wujud belaka. Tu tak apa. Dua-dua wujud. Tapi satu wujud wajib, satu wujud jaiz. Ni kita kata dua hakiki belaka. Tu sakit. Bila sebut jaiz tu bukan hakiki lah maksudnya. Jadi ini antara benda yang perlu kita sama-sama perhatikan mungkin.
Tak tahulah, takut ada orang kata boleh kata gini juga. Allah terserah macam dalam satu medan ni, dalam satu dewan ni ataupun satu bilik ni ada orang seorang namanya Abu, ada patung berupa macam Abu seorang ni. Tiba-tiba kata dua-dua ni sama je orang Melaka. Boleh tak nak kata gitu? Dua-dua ni sama je orang Melaka. Salah. Tak boleh kata, kalau kita kata dua-duanya ada, betul. Dua-duanya ada. Satu ada orang sungguh, satu ada patung. Betul. Tapi kalau kata dua-dua ni sama, orang Melaka, itu kenyataan yang salah. Bahasa yang salah. Baik. Kemudian ada juga yang memberi penjelasan, dia kata, cuba memahamkan pemikiran tasawuf dia guna bahasa ni. Saya rasa bahasa ni pun kurang bahasa peling jugalah. Dia kata ahli tasawuf ni menafikan kewujudan makhluk. Kemudian menyamakan wujud makhluk dengan wujud Tuhan. Tak guna jadi gitu. Bila sebut nafi, tak ada. Nak sama guna lagi, benda tak ada. Jadi ahli tasawuf menafikan wujud. Tak kaya nak samakan pula nafi. Nafi tak ada. Kita nak sama ni bila benda ada. Ada tu bolehlah sama dengan tu sama ni. Jadi bahasa-bahasa ni lah yang kadang berlaku salah faham. Baik, kemudian ada juga memberi satu gambaran bahawa wujud makhluk menurut pandangan ahli tasawuf ni adalah bayang. Macam saya buat dia lah, bayang. Ataupun waham. Itu istilah dia. Itu bahasa isyarat dia. Itu bahasa tamsilan dia. Kita duk faham cara betul benda tu macam mana. Kita ni kadang-kadang kita tak guna bahasa dia pakai. Jadi banyak kitab-kitab tasawuf menggambarkan alam ini seperti bayang. Cuma dia guna istilah bahasa tasbih tu. Kadang-kadang ada tu tasbih tu dia buang. Macam tadilah anta syamsun. Sebenarnya anta kasyamsi. Penggunaan bahasa-bahasa ni dah ada tujuan Melaka. Kalau orang Haji Balarah dia tahu rahsia ni. Apa beza anta asadun dengan anta kal asadi? Lain. Engkau seperti singa. Tamsilan tu. Dengan engkau singa. Dua-dua ni perbandingan belaka. Tapi pengertian lain-lain. Engkau kalau orang kata bahasa anta kal asadi, engkau seperti singa, mu ada mirip-mirip je. Macam-macam singa tu. Tapi beza banyak lagi. Tapi kalau kata anta asadun, mu ni 1% panggil singa. Tu dia. Seperti singa. Macam tu. Jadi bahasa-bahasa macam ni kadang-kadang kita baca secara direct. Kita mula kata orang ni tak apa betul, tak apa sihat. Padahal bahasa dia tu. Jadi ulama-ulama tasawuf dan kitab mereka itu banyak menggunakan tamsilan bahawa alam seperti bayang untuk menggambarkan status. Contoh macam mana? Contoh bayang. Dia nak gambarkan makhluk ni macam bayang. Bukan dia kata makhluk ni bayang. Macam bayang. Ada tu tasbih tu jangan lupa. Tapi dia buang kerana nak beritahu bahawa tamsilan tu sangat rapat. Baik, contoh macam mana? Satu benda dengan bayang dia. Bahawa bayang ni semata-mata bergantung atas benda ni. Tu nak khabar. Kedudukan kita ni macam tu. Macam bayang-bayang. Dari segi bergantung. Sebab ada kita ni ada bayang ni. Dan ke mana gerak kita digerakkan oleh bayang ni. Ni tauhid af'al. Gerakkan oleh bayang. Apa-apa berlaku atas kita ni atas bayang ni berlaku. Itu tamsilan yang mereka nak sampaikan. Bukannya kata kita ni bayang. Tapi oleh kerana kita ni betul-betul. Kita pergi rumah orang. Nak mina anak orang. Pergi jumpa tuan rumah jenis betul-betul. Wahai Pak Abu, kami ni mari ni nak petik bunga. Pak Abu ni betul-betul ambil lah bunga depan tu, tak ayang ke bunga tadi kat namu lah jenis betul-betul. Tapi kawan ni mari guna bahasa lain. Jadi sebab tu kena faham bahawa punca timbul kekeliruan ni kerana aspek-aspek yang saya tekan tadi. Tak dapat nak beza mana isyarat, mana kinayah, mana majaz, mana tasbih dengan mana bahasa hakikah, mana bahasa sorohah. Dia nak beza. Tak ada manhaj situ. Kalau tak ada benda ni bukan saja kita akan menyesatkan kita bila baca kitab kita ni. Baca Quran pun kan jadi sesat. Seperti yang saya contohkan tadi lah. Ayat aqaid macam mana? Yang muhkamatnya, yang mutasyabihatnya. Wa huwa ma'akum. Nak terjemah macam mana? Itu dia. Benda-benda macam ni perlu, manhaj ni perlu ada. Mungkin ada orang tanya, dah sebab apa guna bahasa gitu? Ni tak payah jawab lah. Persoalannya sebab apa ayat gitu ada dalam Quran? Sebab apa ayat gitu ada dalam hadis? Tu jawapan dia. Baik, jadi ini aspek-aspek yang perlu dilihat lah. Jadi semua-semua ini adalah merupakan bagus. Jadi kalau ada orang setuju, tak mau setuju, tak apalah.
Cuma kita nak jelaskan keadaan benda-benda macam ni, yang rasa sesuai dengan dia dipakai, tak sesuai tak apalah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada orang yang beri komentar-komentar ni. Mudah-mudahan kalau saya tersilap, saya tersedar, saya tersalah tafsir, mungkin saya betul dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bersama-sama mengambil sikap daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada seseorang yang tunjuk kepada aku kelemahan, keaiban, kesilapan diriku. Jadi sekadar itu sajalah yang saya rasa saya nak jelaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.